Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam diucapkan kepada semua penonton yang sudi untuk bersama dalam Rebuild Malaysia pada malam ini bagi episod yang kedua. Anda bersama saya dengan sebagai hos pada malam ini, iaitu saya Izwan Ismail, bakal merungkai tentang tajuk yang bakal kita bincangkan pada malam ini, iaitu tentang soal pembersihan politik sekarang ataupun takkan terjadi. Ini adalah persoalan yang bakal kita rungkai dan juga kita bakal bincangkan bersama dengan tiga ahli panel yang dijemput khas. Yang pastinya tiga ahli panel ini merupakan orang yang cukup hebat yang akan membawa satu pemahaman yang baru dan juga membawa satu ilmu dan juga pengetahuan untuk semua penonton yang menyaksikan live pada malam ini. Sebelum saya memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel yang telah pun dijemput khas untuk kita rungkai dan juga kita jawab persoalan pada malam ini, saya ingin memohon kepada semua yang menyaksikan live ini, anda bolehlah untuk mengikuti, follow, like, komen dan juga share live kami di semua grup di Facebook untuk kita naikkan views kita, kerana pada malam ini kita akan berkongsi tentang satu tajuk yang cukup istimewa yang wajib untuk anda semua dengari. Jadi baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga-tiga ahli panel kita. Kita akan mula untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau merupakan ahli parlimen Lembah Pantai. Siapa tak kenal, siapa yang tidak kenal seorang YB yang cukup handsome, smart lagi bergaya pada malam ini, iaitu YB Fahmi Fazil. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Jadi baik, itu dia ahli panel kita yang pertama. Ahli panel kita yang kedua, yang pastinya akan mengimbangi kita katakan perbincangan kita pada malam ini. Beliau merupakan penganalisis dari Ilham Center. Kalau kita sebut Ilham Center ini merupakan orang kata sebuah institusi yang cukup popular dengan kajian-kajian data yang memberikan gambaran besar kepada masyarakat Malaysia. Bersama dengan kita Tuan Hisomudin Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izwan dan juga rakan panelis yang lain. Dan juga untuk yang ahli panel kita yang ketiga, juga tidak kurang hebatnya, beliau merupakan ahli jawatan kuasa pemuda nasional bagi Parti Amanah Negara Amanah, bersama dengan kita iaitu Tuan Abbas Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Jadi baik, inilah dia ketiga-tiga ahli panel kita yang bakal merungkai untuk tajuk yang bakal kita bincangkan. Sebelum saya bertanya soalan kepada ketiga-tiga ahli panel, pastinya penonton tertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin kita bincangkan bila kita bercakap tentang soal pembersihan politik sekarang atau takkan terjadi? Kenapa timbulnya tentang soal pembersihan politik? Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, apabila kita berada di dalam darurat COVID-19 yang telah pun berlangsung hampir 2 minggu, yang mana gerakan ahli politik, gerakan-gerakan politik disejukkan, ahli-ahli politik didiamkan seketika untuk memberikan fokus kepada penyelesaian oleh pihak kerajaan untuk COVID-19. Tetapi dalam ketenangan, dalam keamanan politik yang kita hadapi untuk tempoh sementara ini, sebenarnya rakyat mempunyai satu harapan dan juga mempunyai satu iltizam yang baru yang ingin dilihat di dalam suasana politik negara, iaitu bukan lagi bercerita tentang soal politik kepentingan peribadi, tetapi lebih kepada menilai kepada politik yang membawa kepada kepentingan negara. Dan apabila kita bercakap juga tentang soal darurat COVID-19 ini yang membawa kepada pemikiran rakyat yang inginkan pembersihan politik ini, rakyat mengharapkan supaya ada beberapa perubahan yang boleh dilakukan di dalam parti-parti politik, yang boleh dilakukan oleh parti-parti politik untuk membawa wadah baru dan juga wajah baru selepas daripada darurat ini berakhir, yang mungkin akan membawa kepada pilihan raya umum yang ke-15. Itu adalah gambaran awal tentang mengapa pembersihan politik ini dijadikan persoalan sekarang atau takkan terjadi. Sebab tidak pernah lagi
selepas kita menghadapi darurat selepas pada tahun 1969, tidak pernah lagi politik kita ini berhenti berehat. Setiap hari ada sahaja isu politik, isu ahli politik, tak kisah mana-mana parti, sentiasa terkedepan dan menjadi pilihan utama media sosial ataupun media massa dan juga media arus perdana untuk diketengahkan kepada masyarakat. Tetapi apabila darurat ini muncul, hadir, isu politik itu dapat direnggangkan seketika ketegangannya. Tetapi yang paling penting sekali, bila saya kita ingin bercakap tentang soal ini, saya akan mulakan soalan saya kepada saudara Abbas Azmi terlebih dahulu. Bagaimana saudara Abbas Azmi, saudara Abbas sendiri melihat tentang bagaimana untuk kita sendiri sebagai rakyat Malaysia yang sekarang ini berada dalam keadaan darurat ini berasa selamat dengan keadaan darurat sedia ada, dan apakah keadaan politik semasa yang mungkin boleh diketengahkan oleh saudara Abbas sekarang? Adakah kita sebenarnya sedang berada dalam keadaan berehat dari sudut politik, ataupun sebenarnya ada sahaja isu politik cuma mungkin tidak diketengahkan? Mungkin saudara Abbas ada jawapannya. Adakah Abbas berada bersama dengan kita ataupun terputus? Okey, tak apa, mungkin dia terputus, tak apa. Tak apa, yang itu kita simpan terlebih dahulu untuk saudara Abbas. Tak apa, kita akan okey. Saudara Abbas muncul kembali. Dengar ke soalan saya tadi? Dengar. Tak dengar. Okay. Soalan tadi saya tak dengar. Okey, minta maaf ya. Okey, tak apa, saya akan ulang sekali lagi. Baik. Saya ingin tanyakan soalan saya yang pertama itu kepada saudara Abbas berkaitan dengan darurat COVID-19 ini. Saya ingin tanyakan secara ringkasnya, bagaimana saudara Abbas melihat keadaan politik semasa sekarang ini ketika berada dalam darurat? Adakah politik kita ini sekarang ini berada dalam keadaan tenang, ataupun sebenarnya ada sahaja permainan politik yang berlaku cuma tidak diketengahkan di media? Mungkin boleh dikongsikan oleh Abbas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator dan kepada Republik Malaysia yang sudi menjemput saya pada malam ini. Kepada teman-teman panelis, YB Fahmi dan juga saudara Hisam, yang saya kira cukup hebat untuk membicarakan soal pembersihan politik bertajuk kita pada malam ini. Balik pada tajuk yang diberikan ataupun soalan kepada saya oleh moderator tadi ni, apa yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada yang telah dilakukan oleh segelintir politikus yang kurang menghormati atau tidak menghormati tentang apa yang diberi oleh rakyat pada pilihan raya yang lepas. Memanglah kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini menjadikan satu musibah yang amat besar kepada negara kita, tetapi dalam masa yang sama oleh kerana ketidakstabilan politik dalam negara kita menyebabkan beberapa tindakan kerajaan untuk mengawal pandemik ini sangat-sangat bagi saya agak lemah dan juga mempunyai konflik-konflik tertentu yang susah untuk diselesaikan. Sebab itu berbalik kepada apa yang telah berlaku seperti yang saya katakan pada awal, ini tidak dapat diurus dengan baik, maka segala permasalahan khususnya yang melibatkan musibah-musibah besar dalam negara kita tidak dapat kita uruskan dengan baik. Itulah kesan sebenarnya, pandangan saya adalah kesan daripada kerajaan yang tidak ataupun tertubuhnya kerajaan tanpa pilihan raya dan juga yang menyebabkan ketidakstabilan politik pada hari ini yang memberi kesan yang besar kepada bagaimana untuk kita mengawal pandemik COVID-19 dan juga ekonomi khususnya. Ya, apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini menyebabkan ekonomi negara kita juga mengalami masalah dan banyak kesan-kesan yang negatif yang akan berlaku kepada negara kita, kepada rakyat pada hari ini. Kestabilan politik adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Mana-mana negara sekalipun akan menjaga kestabilan politik mereka. Pada hari ini kita lihat banyak ada juga Perdana Menteri yang meletakkan jawatan apabila mereka gagal dalam beberapa usaha mereka dalam negara mereka sendiri. Tetapi di Malaysia ini agak unik apabila tertubuhnya kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat, walaupun ia itu sah di dalam negara kita, dalam sistem demokrasi negara kita sah, tetapi dia tidak dipilih melalui sistem pilihan raya,
dan ia menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan khususnya politik dalaman parti itu sendiri dan memberi kesan kepada pentadbiran. Entah lagi dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, musibah yang besar ini, dengan keadaan politik yang huru-hara, saya tak rasa permainan politik ini datang daripada pihak Pakatan Harapan atau blok pembangkang. Bahkan daripada blok kerajaan sekalipun, memperlihatkan bagaimana mereka juga struggle untuk menguruskan politik dalaman mereka sendiri. Dan akhirnya memberi kesan kepada pentadbiran negara, pengurusan pentadbiran negara dan rakyat khususnya yang merasai kesan daripada apa yang berlaku pada hari ini. Maka bagi saya perlulah kita kembali kepada basic ataupun asas permasalahan ini berlaku dan saya kira rakyat sudah merasai betapa deritanya apabila sistem demokrasi itu rosak dan perlu kembali kepada sistem demokrasi yang telah kita amalkan berpuluh tahun dalam negara kita ini. Ya, itu dia. Maksudnya apa yang cuba disampaikan oleh Saudara Abbas adalah berkaitan dengan apa orang kata mandat rakyat yang telah pun diberikan pada 9 Mei 2018 itu apabila bertukar kepada Kerajaan Perikatan Nasional, ianya membawa kepada 1001 permasalahan dan akhirnya membawa kepada kesannya kepada hari ini. Itu adalah pandangan daripada Saudara Abbas. Saya nak tanya soalan juga dengan YB. YB Fahmi. Saya ingin bertanyakan kepada YB tentang soal pembersihan politik. YB merupakan seorang ahli parlimen yang memang terlibat secara langsung dalam perjalanan demokrasi negara. Sama ada dari sudut turun ke bawah membantu, dari sudut menghadiri sidang parlimen, menghadiri perbincangan dan sebagainya pembentukan dasar negara. Meskipun YB berada di barisan pembangkang. Tetapi kalau kita tengok dalam keadaan darurat ini, dalam keadaan darurat COVID-19 ini yang membawa kepada keadaan sedikit ketenangan dari sudut permainan politiknya, adakah YB rasa rakyat sebenarnya masih lagi menagih sesuatu daripada politik kita ataupun sebenarnya rakyat sudah putus asa dengan politik Malaysia? Yang ini merupakan soalan yang sangat penting untuk saya tanya. Persilakan YB. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya rasa bagi saya politik ni ada sisi yang functional ataupun pragmatik, ya, dan praktikal. Dan bagi ramai dalam keadaan wabak COVID semakin kita nampak hari-hari, setiap hari jumlah pesakit dan mereka yang meninggal dunia meningkat. Mereka yang sama ada sedang dalam proses hilang kerja ataupun telah hilang kerja, pendapatan berkurangan, maka dan juga keadaan anak-anak pergi sekolah tak menentu. Betul. Saya rasa rakyat mengharapkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. Malangnya dalam kuasa darurat yang dipegang oleh pihak kerajaan pada hari ini, dalam kita telah melalui darurat selama 2 minggu, hampir 2 minggu ataupun lebih 2 minggu, tapi kita lihat banyak daripada isu asas ataupun isu pokok dalam pengurusan tu masih kurang memuaskan. Saya bagi contoh, kita dengar, kita baca bagaimana hospital merungut kekurangan tenaga kerja dan juga tenaga peribadi kerana letih. Dan dalam keadaan darurat, sebenarnya kerajaan mempunyai kuasa untuk mengerahkan seluruh jentera, termasuk Angkatan Tentera, Angkatan Pertahanan Awam, Wataniah, untuk turun memberikan bantuan kerana ATM juga ada kor perubatan dan banyak yang boleh dibantu, termasuk di pusat-pusat kuarantin. Malangnya kerajaan tidak melakukan perkara itu. Dan kita nampak berlaku satu keadaan yang boleh disebut sebagai flip-flop antara pengumuman satu hari ke satu hari. Dan yang terbaru ni, hari ini Menteri Pertahanan memaklumkan bahawa semua JMB dan MC pengurusan strata boleh mengarahkan penyewa, penduduk, penghuni untuk membuat swab test sebelum mereka balik ke rumah. Tapi ini menimbulkan pelbagai masalah
tambahan kerana swab test ni pun mahal. Ya. Jadi kalau nak kata politik mungkin politik berterusan, mungkin politik kepartian kurang mungkin menonjol, tapi politik itu wujud di mana-mana sahaja yang ada hubungan di antara manusia. Jadi saya dengar pelbagai kisah dan cerita dalam MKN pun kuat politiknya, tapi itu politik organisasi. Jadi yang rakyat harapkan adalah penyelesaian isu periuk nasi, isu bread and butter. Dan mereka yang memegang kuasa, yang memegang jawatan paling penting adalah dari kalangan ahli politik. Maka kebiasaannya ahli politik ni, dia mesti melihat pada sudut politik. Nak kata dia tak berpolitik tu palsulah. Mereka pergi ke sana ke sini pakai logo parti, ya. Mereka dalam kerajaan sekarang ni. Walaupun rakyat tak dibenarkan kalau orang duduk minum kopi dekat surau kena saman, tapi menteri dan pengerusi agensi kerajaan buat majlis hari jadi tak dikenakan. Ya, jadi rakyat tengok, rakyat lihat dan rakyat berasa kenapa ada dua perkara yang berbeza. Jadi yang menjadi kekuatan bagi rakyat dalam keadaan sekarang ialah bila parlimen tak bersidang dan ahli-ahli parlimen tidak mampu, tidak boleh hadir untuk menyuarakan pandangan rakyat, maka rakyat menyuarakan sahaja melalui media sosial. Dan di situ kita lihat dalam isu contohnya kedai tutup pukul 8, ya, kedai makan. Maka akibat daripada kemarahan rakyat yang membuak, maka kerajaan terpaksa U-turn dan benarkan sampai pukul 10 malam. Dan kita lihat banyak perkara lain juga berlaku. Kerajaan boleh beranggapan dia punyai kuasa mutlak, tapi akhirnya nanti kuasa masih kekal di tangan rakyat. Yang rakyat harapkan adalah parti-parti politik dan ahli-ahli politik memahami dalam mereka berpolitik, kerana itu naluri, ya, itu sifat yang biasa ada pada ahli politik, tapi yang diutamakan adalah nasib rakyat. Ya. Dan kami dalam pihak pembangkang cuma boleh mainkan peranan seperti itulah pada waktu ini. Ya, itu dia penjelasan yang cukup orang kata cukup lengkap daripada YB Fahmi berkaitan dengan permainan politik dan juga apakah yang sebenarnya rakyat harapkan sekarang sewaktu kita masih lagi berada dalam darurat COVID-19. Seterusnya saya nak bersama dengan orang yang bakal mengimbangi. Kalau kita ada dua orang ahli politik, kita bawakan juga seorang yang kita ingin tahu juga dari sudut kajian-kajian yang dilakukan daripada Ilham Center sendiri. Baik. Tuan Isyamuddin, saya ingin mengetahui tentang daripada pihak Ilham Center sendiri yang banyak menjalankan kajian-kajian data tentang soal behavior ataupun sikap masyarakat ataupun sikap rakyat Malaysia terhadap berdepan dengan sesuatu isu. Dan mungkin Tuan Isyamuddin boleh berkongsikan kepada kita juga tentang bagaimana penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat tentang pertama tentang soal darurat ini dan juga yang kedua tentang soal permainan politik yang berlaku sebelum daripada darurat. Mungkin ada yang kajian yang dilakukan oleh pihak Ilham Center sendiri yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kita. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Saudara Rizwan, rakan panel yang lain iaitu YB Fahmi dan juga Saudara Abbas Azmi. Sebenarnya kalau kita ingin melihat kepada pola ataupun tingkah laku pengundi ataupun rakyat ini, berdasarkan kajian ini sebenarnya dia akan merujuk kepada bagaimana iklim dan juga budaya setempat. Budaya setempat ini banyak mempengaruhi bagaimana mereka bertindak balas. Tadi disinggung oleh Wabi Fahmi iaitu bagaimana netizen ataupun warga maya sekarang ini banyak memberikan penentuan sikap, dan juga polisi negara ini boleh berubah dengan teguran yang datang daripada netizen di media massa. Bukannya datang daripada mungkin tokoh pembangkang atau sebagainya. Jadi perkara ini juga adalah satu budaya baru yang berlaku di dalam perkembangan dunia sekarang ini.
Tetapi kalau merujuk kepada kajian ini, sebenarnya di dalam kajian politik ini dia ada 3 segmen sebenarnya. Segmen masyarakat ini. Pertama ialah kelompok yang sangat alert tentang politik, ataupun dalam sains politik disebut sebagai kelompok partisipan. Kelompok partisipan ini sebenarnya dalam kelompok masyarakat ni mereka tidak begitu ramai. Partisipan ini bermaksud yang sangat aktif, berpartisipasi, sentiasa mengambil berat, sentiasa alert tentang perkembangan politik, sama ada apa yang berlaku di sekeliling mereka dan cepat bertindak balas. Sangat reaktif terhadap perkara-perkara yang berlaku. Jadi ini satu kelompok biasanya dalam sekitar 15% adalah satu yang mewakili kelompok partisipan ini. Kelompok yang kedua adalah kelompok majoriti, iaitu yang ataupun kita biasa kita dengar ialah kelompok silent majority. Majoriti senyap. Mereka ini adalah kelompok yang besar ataupun di dalam sains politik disebut sebagai kelompok subjek. Jadi kelompok silent majority ini sebenarnya yang menjadi penentu kalah menang ataupun siapa yang akan diangkat menjadi pemerintah dalam sistem pilihan raya yang kita jalani dalam negara ini. Jadi kelompok ini biasanya mereka ini melihat trend dan juga mengikuti perkembangan angin mana yang banyak mempengaruhi mereka, isu-isu yang melalui pendengaran mereka, visual mereka ini. Kelompok ini sebenarnya kadang-kadang tidak memberikan reaksi balas. Sebab itu disebut sebagai silent majority. Jarang mereka ini akan memberikan reaksi balas. Kalau di media sosial pun kadang-kadang nak like pun susah, nak share pun susah. Sebab itu kelompok yang partisipan ini dan juga subjek ini mereka agak kontradik. Tetapi silent majority ini tidak boleh dipandang enteng atau mudah oleh mana-mana pihak, termasuk daripada kerajaan, kerana jika mereka gagal untuk mengurus persepsi ataupun gagal untuk menguruskan isu. Misal contoh, apa yang ditangani oleh kerajaan sekarang ini, sebagai contoh ketika mereka menangani darurat. Messaging, naratif sepatutnya dikawal dengan baik oleh pihak kerajaan, kerana dengan sistem darurat ini mereka boleh menggembling fokus naratif mereka ini, penguasaan kepada media arus perdana lebih solid dan lebih terfokus. Tetapi di sini kita boleh nampak bahawa berlaku pencapahan ataupun tidak berlaku pemusatan kuasa maklumat itu. Saya tidak tahu apa masalah kepada yang menguruskan kepada sistem komunikasi yang berlaku dalam kerajaan sekarang, tetapi kita boleh anggap bahawa sekiranya mereka gagal untuk menguruskan naratif dan juga membentuk persepsi, kalah dengan persepsi yang dibentuk oleh persepsi organik yang datang daripada rakyat di peringkat akar umbi ataupun rakyat bawahan secara tidak ada paksaan, maka kelompok silent majority ini silap-silap dia akan memberikan satu tekanan yang lebih hebat kepada pemerintah. Yang ketiga ialah kelompok yang dikatakan parokial. Parokial ni mereka agak tidak mengambil berat, tidak mengambil kisah tentang apa yang berlaku. Kelompok ini mungkin kecil. Kita biasa dengar kalau kita jumpa kelompok ini, mereka akan menolak. Dia kata makcik daripada dulu sama saja. Siapa yang naik jadi perintah pun sama saja. PH kah, BN kah, PN kah, makcik berniaga goreng pisang dulu sampai sekarang berniaga goreng pisang. Maksudnya dia tidak kisah dengan apa yang berlaku sekelilingnya, malah dia tidak berpartisipasi, mungkin tidak akan mengundi ataupun mereka kelompok ini dia tidak sangat tidak mengambil berat tentang apa yang berlaku. Jadi parokial ini kelompok yang kecil, tetapi kadang-kadang dia boleh, kelompok ini juga kalau dalam sistem pengundian dia boleh merosakkan undi ataupun dia boleh swing vote dan sebagainya. Kalau mereka keluar mengundi lah. Kalau tak keluar mengundi juga adalah sebahagian daripada trend yang diwakili oleh kelompok ini. Tetapi apa yang saya nak fokuskan kepada pusingan pertama ini, tajuk kita ialah pembersihan politik ataupun political cleansing. Jadi ketiga kelompok ini sebenarnya akan memainkan peranan yang saling berinteraksi sesama mereka dalam komuniti. Misal contoh ada kelompok yang partisipan yang sangat aktif
Jadi kalaulah mereka ini aktif dan mampu mempengaruhi kelompok silent majority ini, maka kelompok ini akan berjaya untuk bagaimana parti-parti tertentu ataupun blok-blok tertentu untuk mempengaruhi pola pemikiran dan juga akhirnya boleh menjurus kepada bagaimana mereka untuk keluar mengundi. Jadi dengan keadaan COVID ataupun era pandemik kemudian dikunci dengan darurat, sepatutnya perkara ini memberikan manfaat kepada pemerintah, tetapi nampak gayanya dengan keadaan kepesatan teknologi, maklumat yang sampai begitu pantas, setiap poster yang dibuat oleh kerajaan, dan juga kalau hari ini menjadi tular tentang ucapan yang disampaikan oleh seorang pendakwah, kemudian dia akan menjadi havoc dan sangat chaos. Jadi keadaan ini sebenarnya dia meruntun kepada semua pihak untuk berhati-hati dalam keadaan mereka menyampaikan mesej, kerana dalam setiap mesej yang backfire atau memberikan kesan timbal balas, dia akan merosakkan semua perancangan yang dibuat oleh struktur ataupun rejim ataupun elitis politik. Jadi sebab itu bagi saya penyusunan komunikasi sangat mempengaruhi bagaimana pola pemikiran membentuk sehinggalah tahap mereka untuk keluar mengundi. Saya berhenti di sini untuk persinggahan pertama sebagai pencerahan dalam soalan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Baik, itu dia. Tentang soal sedikit telah pun disentuh tentang soal pembersihan politik. Untuk persinggahan awal tadi sebenarnya saya lebih ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan daripada setiap panel tentang berkaitan dengan darurat. Sekarang ini seperti yang saya bagi tahu di awal tadi, rakyat mengharapkan iltizam baru. Rakyat mengharapkan satu perkara yang baru berlaku dalam politik negara. Dan salah satu perkara yang sangat popular yang diharapkan oleh rakyat adalah tentang soal kepimpinan baru dan juga wajah baru dalam politik. Dan saya yakin Saudara Abbas yang mungkin mewakili anak muda daripada AJK Pemuda Nasional Parti Amanah Negara, Amanah, dan juga mempunyai jiwa yang muda. Saya ingin bertanyakan soalan, figura politik seperti Tun Dr. Mahathir, seperti Datuk Seri Najib Razak, seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan juga pelbagai lagi wajah-wajah yang sudah lama berada di dalam politik negara kita ini, adakah masih lagi relevan dengan keadaan politik semasa? Sebab ini merupakan perkara yang cukup popular juga diharapkan oleh rakyat dalam iltizam baru mereka dalam melihat pembersihan politik ini. Dipersilakan. Saya minta ulang balik soalan. Line tak berapa bagus malam ni. Saya mohon maaf. Baik. Soalan saya adalah, saya ingin tanyakan sekali lagi kepada saudara Abbas tentang bagaimana anak muda tentang figura politik Tun Dr. Mahathir, yang berhormat Tun Dr. Mahathir, yang berhormat Datuk Seri Najib Razak contohnya, yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di antara figura-figura politik lama yang berada dalam arena politik ini, adakah masih lagi relevan dalam keadaan politik semasa? Sebab anak muda dilihat bosan dengan pergaduhan dan juga pertelingkahan politik yang berlaku terlalu lama di dalam ahli-ahli politik yang saya panggil sebagai ahli politik dinosaur yang sudah berakar begitu lama di dalam negara dan mencengkam rakyat Malaysia dengan isu-isu pribadi mereka. Dipersilakan untuk memberikan respon. Baik, terima kasih. Malaysia memerlukan satu refreshment dalam dunia politik. Ya. Kalau kita kata nak refreshment itu ialah satu nafas baru, environment baru, dunia politik Malaysia yang sesuai dengan keadaan semasa dan membawa ke satu dimensi baru politik dalam negara kita pada hari ini. Kalau kita masih nak kekal dengan sistem yang lama, cara yang lama, pemikiran yang lama, maka kita akan tersepit dan tidak akan ke mana-mana Malaysia ni. Macam katakan pada awal tadi, politiklah menentukan segalanya, kestabilan ekonomi, politik dan sebagainya hal itu orang muda kena faham. Dan barulah dia boleh cerita tentang bagaimana untuk kita nak mencari ataupun kita nak mengolah politik itu sendiri dalam negara kita. Persoalan ialah apakah dengan ahli politik baru yang boleh membuat refreshment baru dalam dunia politik kita pada hari ini.
apakah kita sudah cukup missionary, ada cukup dengan orang yang mampu untuk carry satu dinamik politik yang baru dalam negara kita. Itu persoalannya. Maka dari sini saya melihat sebagai orang muda, saya melihat bukan figur bagaimana sebuah parti politik atau ahli politik itu membawa satu suara ataupun satu ideologi baru yang lebih fresh dalam negara kita. Ada kalanya kalau kita nak bercerita tentang susuk tubuh ahli politik itu, kalau nak katakan susuk tubuh orang muda itu membawa dimensi baru, saya tak rasa tak semuanya membawa dimensi baru. Bahkan kalau kita lihat ada ahli-ahli politik muda yang masih lagi menggunakan pakai ideologi dan cara-cara politik yang lama. Masih lagi terpekung di dalam satu dunia politik yang hanya memikirkan tentang survival politiknya sahaja, tapi tidak memikirkan bagaimana untuk dan juga tentang polisi dan dasar negara yang lebih baik. Ini tak semestinya orang muda itu membawa dimensi politik baru kalau pemikiran mereka masih ditakut yang lama. Masih memikirkan aku masuk politik, aku aktif dalam politik ini untuk apa? Untuk diri aku dan keluarga aku. Untuk pencapaian, semata-mata pencapaian dalam reputasi dalam karier aku sebagai orang politik semata-mata. Tetapi melupakan tentang bagaimana untuk mengubah dasar dan polisi yang baik. Negeri dan juga kerajaan tempatan. Apakah dengan susuk tubuh yang lama, susuk tubuh yang lama, saya masih dalam politik yang up to date dengan keadaan semasa. Saya tak kata semua selintir. Maksudnya kita bukan nak fokus kepada tapi kita nak pada kunci dan bukan oleh negara pada hari. Kalau politik itu lahir sehebat, tetapi kalau tidak boleh pencambahan idea itu, pencambahan pemikiran itu tidak dapat digali, apakah dia benda yang sama seperti ini. Sebab itu pada hari orang muda mendamba tu nafas baru, refreshment dan juga susuk tubuh ataupun figura-figura baru kemungkinan besar juga masih lagi boleh bawa idea dan juga Mungkin Saudara Abbas mempunyai masalah line, tapi tak apa, kita dapat sedikit sebanyak pengisian yang cuba disampaikan, iaitu tak semestinya refreshment yang didambakan oleh masyarakat itu perlu ditampilkan pemimpin muda semata-mata, tetapi tidak ada pendekatan yang berbeza dan juga pendekatan yang baru di dalam masyarakat, tetapi mestilah hadir dengan pendekatan yang baru dan juga mengikut cita rasa rakyat yang sekarang ini. Baik, itu adalah pandangan yang cukup jelas walaupun ada sedikit masalah, mungkin masalah lain di sana, kita pun faham tidak mengapa. Jadi baik YB, biasalah dia kadang-kadang bila kita tak guna tu biasalah kan. Bila kita tak guna dia tak ada masalah sangat. Bila kita nak gunakan itu biasa berlaku dalam kita punya kata live lah. Okey, baik. Baik YB, saya nak tanya dengan YB. Saya nak ambil beberapa indeks saya ingin mungkin boleh kita kongsikan. Saya baru dapat tadi iaitu tentang indeks CPI ataupun Corruption Perception Index Malaysia. Yang mana tadi baru saja diumumkan pada tahun 2018 kita berada di tangga 61. Pada tahun 2019 kita berada di tangga yang ke-51. Tetapi tadi baru saya dengar daripada Awani mengatakan pada tahun 2020 kita naik. Maksudnya indeks persepsi rasuah kita berada dalam keadaan yang kurang baik, iaitu kita berada di tangga yang ke-57. Yang mana rakyat juga meletakkan satu iltizam selain daripada ingin melihat wajah baru dalam politik negara, tetapi rakyat juga mengharapkan integriti ahli parlimen, integriti ahli Dewan Undangan Negeri. Wakil rakyat yang mereka pilih ini mestilah mereka yang hadir daripada orang kata berada dalam keadaan bersih. Bersih dari sudut peribadi, bersih dari sudut moral, bersih dari sudut tingkah laku. Tetapi dalam keadaan sekarang, rakyat masih lagi melihat
ada ahli parlimen, ada ahli Dewan Undangan Negeri yang masih lagi terpalit dengan kes-kes, sama ada di kes di mahkamah yang melibatkan masalah integriti, yang melibatkan masalah moral, pengambilan dadah dan sebagainya. Baru-baru ini ada juga parti yang terlibat dengan dadah, dan benda itu berlaku secara berulang kali. Berulang-ulang kali. Jadi adakah YB melihat perlu ada satu mekanisme baru? Kalau kita tengok di United Kingdom, YB, ini berdasarkan pembacaan saya, yang mana di United Kingdom, masyarakat di setiap kawasan itu, kalau contohnya mereka tidak berpuas hati dengan ahli parlimen itu, mereka boleh menghantar petition. Mereka boleh menghantar petition kepada ahli parlimen kawasan mereka untuk meletakkan jawatan. Ini adalah yang maksudnya mereka akan boleh menggesa supaya pilihan raya kecil dijalankan untuk kawasan itu sahaja. Maksudnya desakan daripada rakyat untuk menukar ahli parlimen mereka di kawasan itu. Adakah Malaysia perlu membuat mekanisme seperti itu untuk membawa kepada satu pembentukan dan juga pembersihan politik dari sudut integriti ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri? Persilakan, YB. Terima kasih. Masalah rasuah ni mungkin corotnya Malaysia 6 anak tangga ni akibat daripada budaya scheme of things. Ya, bila kepala mengiyakan budaya seperti ini, maka anak-anak buah semua buatlah. Jadi masalah di kepala sampai ke akar umbi dia akan rosak. Ni masalah yang saya rasa kita tak boleh nafikan. Kedua, saya ada satu anekdot. Saya jumpa dengan seorang mantan ketua bahagian UMNO. Dia kata, YB, masa Pakatan Harapan dalam kerajaan, dia buat bisnes. YB susah, senang untuk orang nak buat bisnes sebab rasuah kurang. Sejak ni ada balik kan, YB susah lah, semua nak makan. Mantan ketua bahagian UMNO mengaku pada saya. Saya tak boleh cerita siapa sebab kalau saya cerita tu jadi benda lain lah. Tapi orang UMNO sendiri pun merasakan waktu Pakatan Harapan mentadbir, maka rasuah tu kurang. Ya, dan rasuah tu kita nampak dia menjadi salah satu masalah paling besar dalam politik, dalam negara. Dan kita dengar banyak orang yang nak lari daripada dikenakan hukuman dan sebagainya, bagi duit dan sebagainya mungkin boleh. Ya. Jadi itu satu masalah besar. Untuk dalam keadaan, ialah kalau di UK ni kita kena ingat demokrasi dan parlimen di UK antara 1200 Masihi sampai ke sekarang 800 tahun, dan mereka melalui pelbagai cabaran, dugaan, peperangan, perang saudara, ya, dan mereka juga pernah buang raja, ambil raja. Jadi laluan bagi United Kingdom tu dalam isu demokrasi ni dia lebih memang lebih jauh lah. Kita mengamalkan demokrasi ni sejak 55 lebih kurang. Jadi jauh lagi perjalanan kita untuk bukan sahaja mengamati, memahami erti demokrasi, tapi juga untuk menghayati dan memaknai demokrasi secara praktikal dalam hidup kita. Bagi warga ataupun pengundi yang merasakan tak puas hati, sebenarnya memang boleh, ya, dalam demokrasi itu bila tiba pilihan raya undi orang lain. Masalah kita, ada yang kata bila dia tengok dalam TV, kalau kat Amerika Syarikat tak suka Presiden Trump, kita undi presiden baru. Boleh. Tapi di Malaysia, kita tak boleh nak undi Perdana Menteri baru. Sebab sistem kita first past the post, ala Westminster. Jadi kalau tak suka dengan seorang ahli parlimen tu satu hal. Dan kita kena tahu, kita kena sedar, sistem first past the post ni dia menarik, ya. Dan ada cabaran-cabaran dia sendiri. Kalau kita tengok waktu beberapa adun lompat di Pulau Pinang, di Selangor khususnya, pernah ada cubaan untuk membawa usul di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk mengosongkan kerusi.
Itu satu cara yang menarik, tapi menghadapi masalah dengan duluan ataupun presiden di mahkamah. Jadi isu teknikal dan pelbagai perkara lain yang timbul. Tapi saya lihat evolusi dan perkembangan politik di Malaysia ni bakal melalui satu proses yang boleh dikatakan fast growth ataupun disruption, gangguan, bukan semestinya akibat daripada COVID ataupun darurat, tapi insya-Allah pertengahan tahun ini pengundi 18 tahun boleh mengundi, malah boleh menjadi calon dalam pilihan raya, dan mungkin lebih ramai anak muda yang dapat ditonjolkan untuk menepati cita rasa dan kemahuan pengundi. Dan ini secara tak langsung akan membawa satu perubahan kepada pesada politik, dan kita tengok dalam Parlimen ke-14 pun jumlah ahli parlimen penggal pertama tertinggi, ya, iaitu 89 daripada 222 pada 9 Mei 2018. 89 ahli parlimen adalah ahli parlimen penggal pertama. Maksudnya wujud keupayaan pada waktu itu untuk sedikit sebanyak merubah cara kita berpolitik ataupun cara kita melakukan urusan parlimen. Malangnya scheme of things telah mengakibatkan banyak daripada usaha reformasi, pembaharuan, penambahbaikan institusi parlimen itu sendiri tergendala, dan kalau nak kata bukan persepsi indeks persepsi rasuah saja, tapi hak asasi manusia dan banyak lagi indeks-indeks yang lain pasti akan mengalami penurunan anak tangga akibat daripada langkah Sheraton dan juga wujudnya kerajaan yang tiada ataupun ada masalah keabsahan dan darurat politik yang berlaku pada waktu ini. Jadi saya nampak proses evolusi ataupun pembaharuan itu mungkin akan ambil masa, tapi memang dalam masa 2-3 election cycle dari sekarang ataupun putaran ataupun kitaran pilihan raya yang akan datang, Tun Mahathir tidak akan bertanding lagi. Ya, InsyaAllah dalam masa 10-15 tahun. Datuk Seri Anwar belum tentu, Datuk Seri Najib masih mungkin 75-80 tahun kalau dia masih nak. Tan Sri Muhyiddin juga mungkin tidak lagi ada di pesada politik tanah air. Dan mungkin yang lain juga, Syed Saddiq juga, dan kami yang muda-muda ni pun dah akan bukan muda lagi lah, dah tua lah kan. Tapi saya nampak perubahan itu nak tak nak akan berlaku. Sama ada berlaku sekarang, berlaku dalam masa beberapa bulan yang akan datang, berlaku dalam beberapa tahun yang akan datang, itu adalah perubahan itu pasti. Ya. Itu dia jawapan daripada YB, yang mana perubahan itu akan berlaku sama ada sekarang ataupun nanti. Tapi saya nak tanya, okey, nampak gaya ni kita perlu berhenti seketika. Kita perlu berhenti seketika. Lepas ni saya akan tanya soalan, kita akan mulakan dengan soalan kepada Tuan Isamuddin. Tapi kejap lagi kita akan kembali dan diharapkan kepada semua yang menyaksikan live ini, terima kasih banyak-banyak. Untuk pengetahuan semua, kita telah pun mencecah 1.1K mata yang melihat, alhamdulillah. Dan jika anda ada soalan, anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Sebentar nanti saya akan memilih soalan-soalan yang dirasakan relevan untuk ditanyakan dalam pusingan yang berikutnya. Jadi baik, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Dalam memastikan sesebuah negara mempunyai politik yang stabil,
rakyatlah yang memainkan peranan untuk mengetahui dan juga membudayakan politik nilai dan juga politik akademik dalam usaha untuk memastikan perjalanan politik sesebuah negara itu benar-benar berintegriti dan juga berkredibiliti. Jangan lupa untuk menemui saya, Izwan Ismail, hos bagi Rebuild Malaysia pada hari Khamis bermula jam 9 hingga 10 malam selama 1 jam secara live di Facebook Rebuild Malaysia. Tiba masanya kita bangkit. Baik, kita bertemu kembali dalam Rebuild Malaysia bagi episod yang kedua. Pada malam ini kita bercerita dan juga membincangkan tentang satu topik yang cukup penting untuk kita sama-sama ketahui, iaitu tentang soal pembersihan politik sekarang atau takkan terjadi. Kalau tadi kita telah pun mendengar beberapa jawapan yang cukup hebat dan juga cukup mantap daripada ketiga-tiga ahli panel. Sekarang ni kita akan menyambung kembali untuk kita punya perbincangan bersama dengan Tuan Isomuddin yang merupakan penganalisis Ilham Center. Baik, sebelum saya bertanyakan soalan ini, saya ingin memberikan beberapa mungkin logik ini ataupun kita katakan generalisasi mudah yang mungkin boleh saya ceritakan. Pertama, rakyat sebelum pada tahun 2018, rakyat kecewa dengan Barisan Nasional. Kemudian 2018 hingga tahun 2020, mungkin rakyat kecewa dengan Pakatan Harapan. Dan bawa kepada pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional, dan juga mungkin kekecewaan rakyat pula muncul kepada Kerajaan Perikatan Nasional apabila melihat kepada ketidakberdayaan untuk mengekang masalah COVID ini dan mungkin membawa kepada masalah yang lebih besar kepada negara. Cuma saya ingin tanyakan kepada Tuan Isomuddin, kekecewaan rakyat ini seolah-olah tidak pernah terubat. Meskipun berlaku perubahan kerajaan, sama ada kerajaan itu melalui pilihan raya ataupun kerajaan itu tidak melalui pilihan raya, tetapi kekecewaan rakyat ini tidak pernah terubat. Yang mana mereka sentiasa dihidangkan dengan permainan politik yang tidak berkesudahan. Meskipun rakyat sekarang ini memikirkan tentang soal untuk mencari sesuap nasi. Apa yang mereka harapkan, ada duit di poket, ada makanan di atas meja. Tetapi permainan politik itu sentiasa berterusan tanpa memikirkan, dilihat ahli politik ini tidak memikirkan tentang soal rakyat. Yang dipikirkan adalah tentang soal kekuasaan semata-mata. Mungkin Tuan Isomuddin ada respon mengenai kenyataan ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Izwan. Perebutan kuasa ini kalau kita melihat dalam perspektif rakyat ataupun dikatakan kelompok yang kita lihat mungkin yang akan menjadi penentu dalam PRU ke-15 nanti, adakah mereka kecewa ataupun bagaimana? Jadi dalam kajian ini kita melihat bahawa ada satu trend yang dikatakan fatigue ataupun kelelahan dalam politik ini, kerana seperti mana yang Izwan singgung ketika awal slot ini ialah politik yang dimainkan di Malaysia ini hampir 24 jam ataupun berterusan, dia punya drama dia dan sebagainya. Jadi dalam kita menyorot bagaimana pandangan publik ataupun warga awam ini, sudah tentulah sebahagiannya mereka lebih menumpukan kepada apa yang dikatakan survival kepada mereka. Tambahan pula dalam ketika pandemik ini, YB Fahmi juga ada singgung tadi bahawa bread and butter. Jadi kalau kita melihat polisi kerajaan pun sebenarnya dia akan pergi menjurus ke arah itu untuk mereka mendapat keuntungan politik. Apabila diumumkan polisi-polisi, kalau dahulunya bermula dengan BRIM, kemudian masa Pakatan Harapan pun bantuan sara hidup, kemudian sekarang ni prihatin, permai dan sebagainya. Jadi apa saja nama ataupun skim yang diumumkan oleh kerajaan, sudah tentulah dia lebih menjurus kepada bread and butter. Tetapi bread and butter ini kalau kita
kita cerap apa yang dialami oleh akar umbi ini sebenarnya boleh memberikan keuntungan juga kepada pembangkang. Bagi kami melihat sebenarnya rungutan-rungutan yang berlaku di peringkat rakyat terbanyak ini kadang-kadang gagal diangkat oleh parti pembangkang, terutamanya Pakatan Harapan yang menjadi satu blok terbesar. Sebagai contoh, saya ambil satu segmen yang penting juga untuk diambil perhatian oleh blok Pakatan Harapan ialah segmen Felda. Peneroka Felda ini ketika sebelum PRU ke-14, Pakatan Harapan datang untuk menghapuskan hutang peneroka Felda. Jadi dijadikan itu sebagai satu janji politik ataupun dimasukkan dalam manifesto, dan apabila ketika diangkat menjadi pemerintah, Pakatan Harapan gagal untuk melunaskan manifesto berkenaan. Kemudian tambahan pula bila menteri ketika itu yang terajui oleh Datuk Seri Azmin Ali juga gagal untuk berfungsi sebagai pembela kepada masyarakat di Felda. Masyarakat Felda ini kita tahu bahawa 52 ataupun 56 kursi parlimen ini yang disumbang oleh kelompok yang dikatakan mendiami di dalam parlimen yang mempunyai Felda ini. Jadi masa dalam PRU ke-14 yang lepas, sebahagian besar 26 kursi parlimen ini jatuh kepada Pakatan Harapan dan sebahagian kepada PAS. Jadi nak menunjukkan bahawa trend perubahan peneroka ini sebahagiannya berlaku di Felda, tetapi apabila berlaku perubahan kerajaan selepas langkah Sheraton, kemudian sekarang ini adalah kerajaan Perikatan Nasional, bagi mereka yang mencerap pandangan peneroka di Felda ini dalam keadaan PKP dan darurat, sudah tentulah kelompok ini juga terkesan dengan kenaikan harga barang. Hutang masih lagi terbeban. Malahan yang lebih malang lagi, mereka ini tidak dipandang ataupun diberi perhatian oleh kerajaan. Malahan ada yang tidak memberikan respon terhadap kelompok ini, bagaimana mereka hidup dalam keadaan kesusahan ini. Jadi dalam peluang ini yang dikatakan, saya kata sepatutnya pembangkang juga boleh mengambil perhatian. Sebagai contoh, dahulunya Parti Amanah melalui Datuk Mazlan Aliman, antara tokoh yang terkenal memperjuangkan isu Felda melalui NGO anak generasi kedua Felda, tapi seakan-akan tenggelam ketika ini. Jadi saya tidak tahu, mungkin ini adalah ruang yang boleh dimanfaatkan oleh Pakatan Harapan mengambil perspektif-perspektif tertentu dalam keadaan kemelut untuk memberikan keuntungan politik kepada mereka. Yang kedua disinggung tadi, kelompok anak muda. Anak muda ni sebenarnya dalam setiap parlimen purata yang dalam data SPR ini, 40 hingga 42% adalah kelompok 21 hingga 39 tahun. Kita kategorikan sebagai anak muda lah ataupun belia. Jadi kelompok ini 40 hingga 42% setiap parlimen seluruh Malaysia, purata dia. Jadi nak menunjukkan bahawa sekiranya berlaku pertambahan pengundi 18 tahun sehingga 39 tahun, sudah tentu akan berlaku pertambahan pengundi yang besar bagi pola ini. Sebab itu bagi ahli politik seperti YB Fahmi melihat bahawa trend pertambahan anak muda ini sudah tentu dia akan mempengaruhi pola yang akan menyumbang kepada bagaimana parti politik mengambil isyarat ini untuk mereka menyusun strategi, sama ada menempatkan calon muda itu sebagai ramuan dia untuk mereka mendapat untung, ataupun menangani isu-isu yang dibawa oleh anak muda ataupun yang dihadapi oleh anak muda sekarang ini, yang mana lepasan daripada universiti yang suka untuk mendapat pekerjaan terpaksa menjadi menjadi penghantar makanan, pembawa kepada e-hailing dan sebagainya, adalah untuk mereka ini menampung kehidupan, untuk survive dalam kehidupan. Jadi isu pendapatan, isu-isu yang dihadapi oleh kelompok terbanyak ini perlu diambil perhatian, kerana mereka ini akan menentukan bagaimana mereka akan mengundi dalam PRU yang akan datang. Kerana kelompok besar anak muda ini, mereka tidak minat untuk
menyertai politik per se untuk mendaftar sebagai anggota politik A, B, C ataupun sebagainya. Tetapi mereka ini berhak untuk mengundi, dan bagaimana pola pengundian ini juga banyak mempengaruhi sekiranya kita gagal untuk memahami trend dan juga apa yang mereka hadapi dan tidak diangkat dalam perjuangan parti politik masing-masing. Buat akhirnya untuk slot ini saya boleh mengangkat bahawa saya nak singgung sedikit berkenaan dengan penggantian tokoh lama yang dilontarkan tadi. Sebenarnya lontaran ini sudah 2-3 kali diangkat oleh media perdana ataupun dicuba dimainkan oleh beberapa portal untuk menjadikan isu ini sebagai isu yang di-highlightkan, tetapi nampak gayanya masyarakat seakan-akan tidak menyambut desakan untuk menggantikan tokoh lama ini yang dikatakan tokoh dinosaur, veteran parti dan sebagainya, yang menamakan mereka ini perlu bersara, beri peluang kepada pemimpin yang lebih muda untuk mengepalai. Saya tidak tahu apa masalahnya, sama ada memang cadangan itu tidak mendapat sambutan daripada publik ataupun tokoh muda daripada kelompok parti-parti masing ini gagal untuk menempatkan placing mereka untuk mendapatkan kepercayaan, ataupun tokoh-tokoh veteran ini memang menghalang ataupun blocking semua hasrat ini supaya menjadi gerakan mainstream. Jadi perkara ini masih lagi menjadi tanya-tanya bagi kami yang mengkaji politik. Jadi saya berhenti di sini untuk segmen kedua. Saya serahkan kembali kepada Izan. Terima kasih. Baik, itu dia. Mungkin pihak Ilham Center boleh menjalankan kajian pula berkaitan kenapa orang kata rakyat ini dilihat seolah-olah tidak menyambut tentang soal perubahan. Mungkin juga rakyat melihat cakap apa pun, parti tetap tak buat apa-apa pun. Maybe there's no action towards apa yang mereka suarakan. Maybe diambil mungkin isu-isu lain, tak ada action, dan kalau cakap suruh tukar orang baru pun tak ada action juga. Itu mungkin pandangan daripada masyarakat juga kenapa mereka tidak menyambut tentang soal berubahnya parti politik ini, pemimpin-pemimpin veteran ini. Jadi baik, kita ingin beralih kembali kepada saudara Abbas. Kalau tadi kita dah bercakap tentang soal anak muda, dan saya juga nak mengambil kembali daripada Tuan Isamuddin. Dalam soal pembersihan politik ini, kalau tadi kita dah bercakap tentang soal tokoh-tokoh lama, bagaimana saudara Abbas melihat gerakan yang dibuat oleh anak muda, sama ada daripada NGO ataupun daripada dalaman parti itu sendiri untuk membawa kepimpinan baru. Sedangkan kita tahu dalam mana-mana parti pastinya akan ada puak ataupun pihak yang mendesak pihak A ataupun pihak B untuk meletakkan jawatan pemimpinnya. Dan juga mungkin membawa satu gerakan-gerakan baru. Adakah gerakan anak muda di dalam NGO ataupun di dalam parti politik untuk menukar kepimpinan? Kalau kita tengok sekarang dalam aspek politik negara, kita sudah ada muda, Ikatan Demokratik Anak Muda. Kita sudah ada muda yang mungkin sedikit berbeza dengan parti-parti lain. Kalau PKR ada Angkatan Mahasiswa Keadilan contohnya. Kalau dalam UMNO, sekarang ini kita sudah ada UMNO Siswa. Kalau dalam Amanah ada pemuda dan juga mungkin ada juga Angkatan Mahasiswa. Dan sekarang ini sudah ada satu parti politik pula, muda. Muda sendiri yang menempatkan dan juga meletakkan anak muda semuanya di dalam kepimpinan mereka. Adakah saudara Abbas melihat gerakan anak muda sama ada daripada parti muda ataupun di dalam parti saudara Abbas sendiri ataupun daripada NGO-NGO ini sebenarnya berkesan untuk membawa satu politik baru, pembersihan politik yang kita dambakan? Dipersilakan. InsyaAllah kali ini line saya okey. Saya suka line tadi. Baik, terima kasih Surizan. Saya balik pada tadi soalan yang sebelum ni. Kenapa saya katakan ialah pemikiran lebih utama dibentuk berbanding daripada batang tubuh. Kalau orang muda, contohnya saya dan gerakan-gerakan pemuda yang lain, cuba untuk mengambil alih kepimpinan khusus dalam parti yang telah diasaskan oleh abang-abang yang lebih lama dalam politik yang berpengalaman. Bagaimana orang muda dapat ruang itu? Saya ambil contoh paling mudah ialah dalam Parti Keadilan sebagai contoh. Figura yang terbesar yang dikenali oleh seluruh rakyat Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana Angkatan Muda Keadilan mahu mencari ruang untuk
menidakkan Datuk Seri Ibrahim sebagai presiden dengan satu kata nama kepimpinan baru. Begitu ke dalam amanah dan juga dalam sebagai UMNO. UMNO pada hari ini Datuk Seri Zamir Hamidi memang dia diasak teruk untuk meletakkan jawatan oleh beberapa bahagian. Tetapi oleh kerana dinosaur Datuk Seri Zahid Hamidi ini, mereka adalah orang yang berpengalaman lama. Datuk Seri Ibrahim, Tun Mahathir Mohamad, yang berhormat Muhammad Sabu dan semua ini adalah abang-abang senior yang sudah lama mewarnai dunia politik pada hari ini. Dan bila kita dah itulah mereka sebagai dinosaur. Dinosaur ni kalau dia sembuh api tu habis semua orang muda ni. Sebab itu, apa kuasa yang ada pada orang muda pada hari ini? Ialah dengan ramainya crowd yang ada pada orang muda. Orang muda penuh dengan energetik, tenaga, idea, dan juga kemampuan dari segi kemampuan keuangan dan sebagainya. Dan mereka ini boleh membuat satu suara, satu desakan supaya sebuah parti itu, sebuah gerakan parti ataupun kepimpinan itu mengikut arus masa pada hari ini. Dulu kita bercerita tentang politik dahulu mungkin 50 tahun 80-an 90-an dia berbeza dengan tahun yang pada ketika ini. Untuk orang muda mengambil alih secara total kepimpinan itu sangat sukar. Kerana kita berhadapan dengan orang-orang lama yang lebih berpengalaman dalam dunia politik dan pentadbiran negara dan sebagainya pada hari ini. Dan orang muda ini walaupun dia energetik tetapi dia kurang pengalaman, dia kurang lagi dari segi bagaimana nak urus tadbir, parti politik dan sebagainya, maka orang muda perlu juga mengambil sikap yang sabar dahulu. Kerana kita kena akui politik dalam Malaysia ini politik yang tertinggal belakang. Kalau kita nak compare dengan politik Indonesia sebagai contoh, kerajaan Indonesia mereka lebih keharapan. Saudara Abbas, maaf mencelah. Ya. Sampai bila anak muda harus bersabar? Sudah 60 tahun kita merdeka. Sampai bila kita harus bersabar? Menantikan Sampai peluang itu muncul. Biar masa yang menentukan. Kalaukah dengan keadaan sekarang ini kita satu tekanan yang kuat kepada gerakan ataupun kepada kepimpinan abang-abang kita pada hari ini, kita akan lihat satu pertumbuhan yang kuat. Akhirnya kebiasaannya apabila bertemu dengan dinosaur ini, orang muda ini akan ke belakang. Muda sebagai contoh, Muda ini adalah sebuah parti memang sebagai satu langkah yang baik, satu inisiatif yang dibuat oleh kawan-kawan saya juga, Wabi Syed Saddiq, Amir Hadi sebagainya. Satu inisiatif yang sangat baik. Tapi lihat apabila bermain dengan politik senior yang ala Machiavelli ini, matlamat menghalalkan cara ini, pendaftaran mereka pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Bagaimana muda mahu bertanding dalam pilihan raya? Sikit saja. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita nak banyak idea dia ialah untuk kepimpinan baru kenalah figura baru orang muda. Mestilah orang muda. Nah, kita nak cuba menidakkan figura yang lama. Nah, kita berhadapan pada hari ini dengan situasi dengan politik kita yang tertinggal belakang yang masih lagi tidak dapat at par pun dengan negara jiran kita. Maka inisiatif yang paling baik bagi saya ialah orang muda bersama, tak kira apa parti pun pada hari ini. Kita jangan kita politik saja. Dari segi indeks rasuah kita tertinggal, bahkan indeks kebersihan pun kita tinggal. Sedangkan dengan majoriti dalam negara kita lah ada majoriti Muslim. Kita bicara tentang ar-rasyid wa mutasyyi finnar. Ya? Memberi dan penerima rasuah dalam neraka. Kita bercerita tentang an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Tapi kalau kita lihat indeks kebersihan terbaik adalah negara-negara yang bukan Islam. Begitu juga dengan rasuah tadi. Jadi kalau ini pun kita tidak boleh selesai, bagaimana kita nak menyelesaikan benda-benda yang lain? Benda basic-basic yang lain. Susah bagi kita. Jadi bagi saya soalan Zuan tadi lah, biarlah masa menentukan dan hari ini orang muda mesti bangkit, duduk dalam realiti pada hari ini, realiti semasa politik bagi mereka yang berkecimpung dalam politik mestilah berpijak di bumi yang nyata bahawa pada hari ini kekuatan yang ada pada orang muda ialah membentuk satu suara yang kuat supaya parti politik yang dipimpin oleh abang-abang yang senior ini mengikut peredaran semasa pada hari ini dan mestilah berlandaskan kepada sistem demokrasi yang telah kita amalkan secara sudah lama dan lebih telus dan yang telah kita lakukan dan kita menolak tubuh kerajaan tanpa keabsahan yang berlaku pada hari ini. Kalau ini dapat kita terapkan, tak kira apa parti sekalipun, baik UMNO, baik Barisan Nasional, baik Perikatan Nasional, Muafakat Nasional ataupun Pakatan Harapan ataupun blok yang lain-lain dapat membina satu suara sebegini, saya merasakan politik Malaysia akan mengikut arus semasa dunia
dan sudah tentulah manfaat kepada rakyat itu sendiri. Permasalahan yang berlaku pada hari ini dapat kita selesaikan dengan baik, dengan cara yang sangat-sangat baik, dan sistem demokrasi kembali pulih seperti sedia kala yang telah kita amalkan sekian lama. Kalaulah orang muda memikirkan bagaimana untuk mencantas senior demi atas satu nama, atas kata nama untuk satu refreshment politik, dimensi politik, saya merasakan kita berhadapan dengan sangat-sangat berhadapan dengan satu blok yang sangat besar, kerana mereka ini berpengalaman dalam Malaysia, dan kita kena akui politik Malaysia ini tertinggal. Politik Malaysia ini tidak seperti di Indonesia. Politik Malaysia tidak seperti di Thailand. Dan kita kena akui apa yang berlaku dalam negara kita. Manakala masa yang sama kita perlu sesuaikan gerakan orang muda itu dengan keadaan realiti politik yang ada pada tanah air kita pada hari ini. Kalau kita nak berhadapan dengan politik begini, kalau kita cuba untuk menidakkan mana-mana segmen, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang ramai. Maka bagaimana orang muda nak memperjuangkan isu dia, dan sampai bila pun orang muda mempunyai kuasa yang minoriti dalam negara mereka sendiri. Wallahualam. Ya, itu dia pandangan yang cukup bernas daripada saudara Abbas berkaitan dengan soal anak muda, pemikirannya adalah untuk menggantikan kepimpinan, perlu ditunggu masanya. Bila, kata saudara Abbas, tunggulah bila tiba waktunya. Sama-sama kita nantikan. Biar masa menentukan. Baik, biar masa yang menentukan. Jadi baik YB, saya nak berkongsi lagi satu indeks. Saya suka berkongsi indeks dengan YB. Okey, saya ingin berkongsi satu indeks lagi dengan YB berkaitan dengan indeks kebahagiaan rakyat Malaysia. Yang mana pada tahun 2019 kita berada di tangga ke-80, pada tahun 2020 kita berada di tangga yang lebih kurang baik, tangga yang tidak bahagia, iaitu pada tangga ke-82. Kalau kita ambil fakta yang sebelum ini, saya lupa tahun berapa, tapi kita pernah berada di tangga ke-35 indeks kebahagiaan dunia, kita pernah berada di tangga yang ke-35. Sekarang ini kita berada di tangga 82, dan indikator dalam indeks kebahagiaan dunia yang diambil kira ni di antaranya pemerintahan yang jujur, kes rasuah yang rendah, cukai yang digunakan untuk jaminan sosial, perkhidmatan kesihatan, persekitaran yang aman, kehidupan yang sehat. Dan soalan saya ini adalah diambil daripada soalan daripada penonton yang ditanyakan, berkaitan dengan indeks kebahagiaan tadi. Dalam keadaan kebahagiaan rakyat Malaysia ini diragut secara drastik, adakah rakyat masih lagi dapat diyakinkan bahawa mereka masih lagi memandu hala tuju negara melalui proses demokrasi, terutamanya dengan mengundi bila tiba masa PRU nanti? Soalan ini ditanyakan oleh Izwan Kamarudin. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Sekarang ni darurat. dia nak buat apa, buat biar pi dia lah, kan. They will do whatever they want, and inilah masalahnya. Kita difahamkan sekurang-kurangnya sampai 1 Ogos. Tapi ada satu jawatankuasa yang dari segi teorinya boleh melanjutkan darurat itu sampai bila-bila. Dari segi teorinya. Ya, dari segi teori. Jadi inilah sebenarnya antara sebab pada 25, 22, 23, 24 Oktober tahun lalu begitu ramai orang, sama ada badan profesional ataupun orang awam ataupun ahli politik, malah juga di kalangan saya percaya kerabat, juga yang berpandangan tak sesuai dibuat darurat. Tapi apakan daya, kita berada di keadaan ini hari ini. Jadi kalau kita lihat dari segi apa yang keupayaan ataupun agensi yang dimiliki oleh rakyat, saya rasa rakyat Malaysia ni kita jenis yang tidak agresif. Kita tak keluar untuk berpiket ataupun berdemonstrasi, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang berlaku 98 contohnya. Tapi kita sedia mendengar, sedia mengikuti arahan. Tapi dalam diam, kita berdendam, kita simpan benda tu dan kita tunggu masa. Cuma saya rasa pemerintah mungkin sama ada dia faham ataupun tak faham, perasaan marah di kalangan rakyat tu dia semakin menebal, dia semakin boleh kata menggelegak, sebab hari demi hari kebahagiaan rakyat tu menjadi satu orang kata macam fata morgana.
Dia jadi dia dah tak rasai lagi dah. Saya ada kawan-kawan yang kata suami dia hilang kerja, ayah dia hilang kerja dekat kawasan lembah pantai, ya, yang merasakan kesempitan dan keperitan hidup itu. Yalah, kalau cuba bayangkan, sampaikan orang UMNO datang jumpa saya ya, untuk mengadu pasal masalah kerajaan. Jadi sampai ke tahap itu. Dan inilah yang bila keadaan darurat dan mereka merasakan tak perlu dengar cakap sesiapa, buat saja kan. Mungkin mereka akan dengar, sebab mungkin dalam perancangan mereka akhirnya nanti akan kembali ke pilihan raya, dan keadaan itu mungkin bagi setengah daripada mereka menjadi igawan. Dan kuasa di tangan rakyat tu memang jelas, dan yang sebenarnya paling menggerunkan bagi pemerintah, mana-mana pemerintah, adalah bila ramai pengundi muda ya tampil untuk keluar mengundi, dan itu menjadi igawan yang paling besar, sebab ini kumpulan ataupun kelompok yang tak tentu siapa yang mereka akan pilih. Kalau saya lah, masa depan tak menentu, kerja tak tahu macam mana nak dapat, pergi sekolah tak pergi sekolah, kuliah tak ada. Jadi semestinya very frustrating. Tapi sama ada dia akan terzahir, dimanifestasikan dalam undian nanti, itu kita tunggulah. Dan sama juga bagi yang dulu menyokong Pakatan Harapan, mungkin ya, tak tentu mereka akan keluar sokong Pakatan Harapan kalau ada ataupun bila ada pilihan raya nanti. Dan kita nampak kalau ujiannya ataupun kayu ukurnya adalah pilihan raya kecil, memang 6 pilihan raya kecil yang pertama Pakatan Harapan menang, tapi selepas itu satu demi satu pilihan raya kecil menunjukkan ada masalah besar dari segi cara pimpinan pada waktu itu mengendalikan, mengemudikan bahtera kerajaan, sehingga akhirnya Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan tanpa memaklumkan kepada presiden-presiden parti dalam Pakatan Harapan yang lain. Tan Sri Muhyiddin mengikut scheme of things, dan berlakunya langkah Sheraton. Dan bagi saya, akhirnya nanti rakyat masih ya berpeluang untuk menentukan hala tuju negara, kerana walaupun kita dalam darurat, tapi apa yang rakyat suarakan, ya, tadi saya baru belik-belik Twitter contohnya, cerita tentang mak ayah yang menghadapi dugaan besar, cabaran besar untuk pastikan anak-anak dapat belajar. Ya. Menteri Kanan Pendidikan, bagi saya, study sentimental bukan score heavy metal. dia very fail lah, very fail. Kita dengar macam mana keadaan itu cukup memberi tekanan kepada rakyat, dan akhirnya nanti kesan akan dirasai oleh parti pemerintah bila sampai ke pilihan raya. Saya percaya rakyat akan simpan buku 35, buku 555 tentang perasaan mereka, dan saya merasakan apa yang disebut tadi tu tentang dinosaur dan sebagainya. Di Malaysia, sama seperti banyak negara di Asia Tenggara, politik kita masih berkisar around the big man politics. Ya, maksudnya warlord, ya, ketua yang boleh memberikan itu ini. Dan harapan mereka adalah, ialah apapun yang berlaku, kalau ketua ini masih boleh memberikan sekampit beras ke, satu laptop ke, membantu dengan wang ringgit ke, mungkin mereka akan rasa at least pada waktu itu berasa lega sedikit. Tapi sama ada perasaan itu akan sambung sampai ke pilihan raya, belum tentu lagi. Ya, dan saya percaya apapun, Malaysia kita akan kembali ke demokrasi berparlimen. Kalau tak, kesannya sangat buruk. Ya, Malaysia ni, we are a trading nation.
how to trade kalau there's no confidence, kalau tak ada keyakinan. Dan jelas itu akan meninggalkan kesan besar dari segi kebahagiaan rakyat kalau pemerintah tidak waspada. Ya, itu dia jawapan daripada YB berkaitan dengan soal kebahagiaan rakyat. Adakah rakyat masih lagi boleh diyakinkan mereka akan memandu demokrasi? Satu jawapan yang cukup jelas kepada kita bahawasanya sebenarnya yang rakyat mahukan dan juga rakyat harapkan adalah pemahaman kepada nadi dan juga pemahaman dan juga penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. Terutama sekali dalam soal pembelajaran yang YB kongsikan tadi, perlu diambil tindakan segera terhadap mereka yang menghadapi masalah ini. Baik, Tuan Hishamuddin, selaku orang yang memang selalu menjalankan kajian, kita seronok, saya seronok sebenarnya dapat bersama dengan Tuan Hishamuddin, sebenarnya dapat perkara baru yang kita kongsikan bersama dengan rakyat pada hari ini. Kalau tadi Tuan Hishamuddin menyebut tentang soal kelelahan, fatigue in politics, kelelahan politik, yang mana rakyat dah rasa tak larat dah tak mampu dah berhadapan dengan this kind of situation. Maksudnya permainan politik yang terlalu banyak dan terlalu bercampur baur. Hari ini A, esok jadi B, lusa jadi C, dan sehingganya membawa kepada perkara yang tidak difahami oleh rakyat pun, dan menyebabkan rakyat jadi pening kepala, lelah, penat dan sebagainya. Mungkin Tuan Hishamuddin boleh nyatakan kepada kedua-dua ahli politik yang kita bawakan pada malam ini, apa sebenarnya yang rakyat impikan daripada ahli politik ini? Apa yang mereka sebenarnya mahukan daripada ahli politik ini? Adakah mereka suka dengan keadaan sekarang ataupun mereka mahukan contohnya ahli politik yang benar-benar stoplah this kind of politik, main politik ini, ataupun rakyat mengharapkan mereka ni sentiasa dibantu? Adakah rakyat harapkan masalah mereka dapat diselesaikan secara keseluruhan, bantulah mereka, fahamilah mereka, ataupun bagaimana? Mungkin boleh dikongsikan berdasarkan kajian-kajian yang pernah dilakukan. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Moderator berkaitan dengan politik lelah tadi, fatigue. Sebenarnya fatigue ni kita jangan terkeliru ataupun tertipu dengan sentimen ini. Kerana kami sebagai pengkaji politik ni melihat contohnya dalam kajian pada 2016 ketika Ilham membuat kajian trend di kalangan pengundi muda, memang finding kita dapati bahawa pengundi muda ini dia menyatakan bahawa mereka sangat penat dengan politicking yang berlaku ketika itu. Tetapi apabila PRU datang, kelompok ini sebenarnya keluar berbondong-bondong, beramai-ramai, punish kerajaan ketika itu. Jadi nak cerita bagi bahawa finding kita itu kadang-kadang dia tidak semestinya terjadi. Kerana macam tadi, dia menyimpan buku 355 tadi tu. Kerana ketika membuat temu bual itu, mereka mungkin meluahkan penat, lelah dan sebagainya. Tetapi sampai ke saat pilihan raya, kelompok ini sebenarnya akan memberi punishment kepada pihak mana pihak yang mereka akan menghukum lah. Jadi persoalan di sini sangat menarik kerana dia sangat dinamik, dia sangat cepat untuk berubah. Sebagai contoh sekarang ini, kalau kami yang mengkaji politik melihat bagaimana unjuran apa yang akan terjadi dalam next PRU, pertemuan 3 penjuru masih kekal ataupun straight fight. Jadi bagaimana kombinasi di antara Pakatan Harapan mungkin akan bertemu dengan Perikatan Nasional secara straight fight ataupun akan ada satu blok baru iaitu yang akan hadir dalam kelompok Barisan Nasional. 3 penjuru akan wujud ataupun mungkin 4 penjuru di sebahagian kawasan. Jadi apa yang kita buat carapan ini juga sebenarnya kita jangan memandang enteng ataupun memandang rendah kepada kemampuan intelektual pengundi. Mereka juga sangat mengikuti perkembangan ini. Cuma belum lagi ditentukan sepenuhnya oleh penentu ataupun yang dikatakan warlord party untuk membuat keputusan apa yang akan terjadi dalam PRU akan datang. Jadi ini adalah satu sorotan yang berlaku, fatigue, tetapi tidak semestinya fatigue ketika pengundian. Baik, yang kedua disinggung oleh moderator tadi, keadaan sekarang ini rakyat suka ataupun tidak. Sebenarnya ini bergantung kepada persepsi. Kalau sebahagian melihat bahawa ketika kerajaan lemah,
Jadi tekanan ataupun kuasa semak imam yang makin lemah pun ditolak, parlimen tidak dapat berfungsi, mereka bergantung dengan simple majority, minority government. Jadi keadaan yang sebegini sebenarnya menguntungkan rakyat. Apa saja yang rakyat nak mungkin macam tadi akan wujud perkataan scheme of thing. Apa saja ini mungkin untuk mengekalkan kuasa mereka akan bagi. Pada pandang satu sudut pandang sudah tentulah dia akan menguntungkan rakyat. Macam persaingan di antara telco A, telco B, telco C lah. Siapa yang menurunkan harga dan sebagainya, yang untungnya adalah pengguna. Jadi dalam aspek ini, dalam ketekanan yang maha hebat kepada kerajaan untuk sustain dengan keadaan majoriti yang diragui ataupun majoriti lemah dan sebagainya, kemudian terpaksa mengisytiharkan darurat untuk menyelamatkan kuasa atas nama COVID. Apa sahaja tindakannya itu datang dengan polisi untuk membantu rakyat. Tetapi kalaulah keadaan ini tidak membantu ataupun rakyat tidak merasai seperti mana PKP yang pada tahun lepas, pada bulan Mac 2020, sentimen, kalau kami membuat pembandingan dan cerapan, sentimen ketika PKP pertama dan PKP 2.0 ini berbeza. Ketika dahulu populariti Tan Sri Muhyiddin sangat tinggi dengan masuk di corong TV dan radio ini dengan imej membaca doa dan boleh dikatakan lonjakan populariti Perdana Menteri sangat tinggi. Kemudian buat masa ini bagi saya imej itu sudah tidak ada lagi. Kemudian bantuan yang diumumkan, kemudian moratorium dan sebagainya. Pada kali ini boleh dikatakan agak chaos dan tidak lagi begitu berfokus seperti mana PKP yang pertama. Jadi PKP walaupun dicampur dengan darurat, keadaan ini sebenarnya jika gagal diurus, macam saya cakap tadi pada persinggahan pertama tadi, jika komunikasi Jabatan Perdana Menteri ataupun kerajaan gagal mengurus, maka dia akan memberikan backfire. Kerana ini sangat dinamik. Dalam keadaan rakyat tertekan, mereka memendam rasa, menunggu, manakala bagi pihak kerajaan pula menunggu saat COVID reda dan mungkin daripada tekanan politik mereka selepas selesai mereka akan berubah parlimen, ataupun juga seperti mana teori yang disebut oleh YB Fahmi tadi, mungkin darurat akan dipanjangkan sehingga kerajaan boleh memerintah sehingga akhir penggal. Itu juga kemungkinan yang akan berlaku. Namun pokok pangkalnya kajian sentimen di peringkat rakyat perlu dibuat kajian. Maksudnya setiap parti-parti politik yang ingin memasuki pilihan raya nanti, mereka perlu membuat syarapan dan kebijaksanaan menyusun strategi supaya strategi yang disusun ini mampu untuk mewakili dan juga mengambil aspirasi apa yang bertepatan dengan kehendak kelompok terbanyak. Jadi sistem first past the post ini juga adalah juga memberikan tekanan juga kerana dengan keadaan populariti Muhyiddin juga tidak mampu untuk mengatasi kesemuanya. Jadi bergantung kepada strategi setiap kursi-kursi parlimen. Jadi dalam menghadapi dalam kerencaman PRU ke-14 ini, banyak angkubah-angkubah indikator-indikator yang perlu diambil perhatian oleh setiap parti-parti politik, terutamanya dalam keadaan yang boleh dikatakan dua blok utama, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dan sekarang Perikatan Nasional, semua parti besar boleh dikatakan sudah merasai menjadi kerajaan. Jadi kita tidak tahu apa pandangan rakyat sekarang ini. Adakah mereka ingin mengangkat semula Barisan Nasional ataupun mengangkat Pakatan Harapan ataupun mengekalkan Perikatan Nasional ini. Sebab masing-masing, kecuali parti-parti kecil lah, Putra, Berjasa dan sebagainya yang mungkin tak duduk dalam kerajaan, tetapi parti-parti besar yang lain saya rasa sudah merasai mereka ini menjadi kerajaan. Jadi semua ini fair square. Semua seakan-akan sama, pernah ada polisi-polisi yang mungkin menjadi beban kepada mereka untuk dilaksanakan, mungkin perkara itu menjadi satu keuntungan politik yang mungkin boleh mereka jual kepada rakyat. Jadi pokok pangkalnya semua aspek ini perlu digembling, disusun strateginya, menempatkan calon yang bersesuaian dan akhirnya menuai harapan rakyat dan juga kepercayaan kelompok majoriti terbanyak untuk mengangkat mereka sebagai wakil rakyat, wakil DUN dan seterusnya, menyumbang kepada parti politik yang mengumpul sejumlah angka majoriti dan membentuk kerajaan. Jadi saya rasa ini sangat dinamik.
sangat pragmatik untuk dinilai. Jadi kita akan mengikuti perkembangan ini dari masa ke semasa. Bagi kami yang membuat kajian politik, perkara itu sangat penting untuk kami melihat pola-pola perkembangan ini. Izzuan, saya kembali kepada Ya, Tuan itu Moderator. dia. Jawapan yang sangat-sangat bagi saya cukup-cukup bernas dan perlu diambil perhatian sebenarnya oleh ahli-ahli politik yang berada yang berada di antara Tuan Isyamuddin yang berada di dalam kita punya dalam live kita hari ini. Jadi baik, nampaknya kita sudah hampir sampai ke penghujung rancangan kerana masa sangat mencemburui, tetapi tidak lengkap kiranya kalau kata kita tidak mendengar apakah harapan akhir daripada setiap ahli panel kita pada malam ini. Saya hanya akan berikan masa 1 minit sahaja. Minta maaf tak boleh bagi panjang untuk kesimpulan akhir. Mungkin boleh dirumuskan daripada saudara Abbas terlebih dahulu. Apakah yang sebenarnya mungkin jawapan yang ingin diberikan oleh saudara Abbas tentang soal tajuk kita, pembesaian politik sekarang atau takkan terjadi, dan juga harapan kepada masyarakat yang melihat live ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili ramai suara-suara anak muda mahu melihat negara ini dipacu dengan lebih bagus, lebih baik, bermula dari sekarang untuk masa hadapan. Politik negara perlu kembali ke dasar landasan yang sebenar yang telah kita amalkan sekian lama. Orang politik tak kira apa parti, apa bangsa, apa agama pun mesti memahami dan menerapkan nilai dalam diri mereka sendiri. Kalau mereka mahu menjadi seorang ahli politik yang bergiat dalam politik, tak kira apa parti sekalipun, memegang sistem demokrasi ini dalam hati mereka dan diamalkan, dan mereka menolak, khususnya orang muda, menolak mana-mana pihak yang cuba mencabuli sistem demokrasi yang telah kita amalkan sekian lama. Kita tidak mahu lagi langkah syariatan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerana pada hari ini kita dah merasakan bagaimana azabnya apabila kerajaan tidak dapat berfungsi dengan baik disebabkan kerajaan yang entah apa-apa tertubuh pada hari ini, yang menyebabkan hari ini rakyat yang menjadi susah. Betul, memang rakyat boleh demand macam-macam kepada kerajaan, tetapi apakah kerajaan boleh deliver benda itu kepada rakyat? Belum tentu. Pembelajaran sebagai contoh, kita lihat pada hari ini bagaimana anak-anak kita di sekolah. Saya sendiri pun ada anak, saya pun risau anak saya sekolah bagaimana. Apatah lagi anak-anak di kampung, di desa, di pedalaman dan sebagainya. Sebab itu orang muda, khususnya pada orang politik, orang muda mesti memahami dan mengamalkan, menanam dalam hati, menjunjung demokrasi, menjunjung mandat dan amanah rakyat, supaya kita tidak mahu terjadi lagi langkah syariatan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Dan kalau apa-apa pun perubahan kita lakukan di dalam pilihan raya, kenapa PAS sebagai contoh ataupun pimpinan amanah dapat pimpinan keadilan dan sebagainya berkata harapan boleh menunggu puluhan tahun untuk ke tampuk kepimpinan dengan menghormati pilihan raya. Kenapa sekian pada hari ini ada segelintir pihak yang tidak sabar dan menggunakan berbagai isu agama, bangsa dan sebagainya, memanipulasi isu, dan akhirnya mereka mengambil kerajaan dengan tidak mengikut pilihan raya. Dan kita lihat kesannya bagaimana. Inilah yang akan terjadi pada masa depan. Oleh kerana demikian, orang muda mesti faham konsep sistem demokrasi dalam negara kita. Ayuh bersama-sama kita #baiki demokrasi. Terima kasih. Ya, itu dia sesuai dengan baju daripada Abbas, baiki demokrasi. Baik, YB, mungkin YB juga boleh sampaikan, mungkin boleh jawab soalan ini, pembersihan politik adakah akan berlaku sekarang ataupun sebenarnya tak akan terjadi, kekal begini, dan juga harapan YB kepada semua masyarakat yang melihat live ini. Persilakan YB, 1 minit saja YB. Persilakan. Saya rasa politik Malaysia akan melalui proses reformasi ataupun penjajaran semula ataupun rekonfigurasi dari segi parti-parti politik dan juga dari segi kepimpinan politik itu sendiri. Ia akan berlaku dalam beberapa perkara, mungkin akan berlaku sekarang, dalam beberapa perkara akan berlaku kemudian. Tapi ia tetap akan berlaku, nak tak nak dia akan berlaku. Dan yang paling penting sebenarnya untuk kita semua adalah menghayati Perlembagaan Persekutuan, memahami tugas kita untuk memastikan negara Malaysia itu menjadi impian kita bersama. Maksudnya kita usaha untuk pertahankan konsep Malaysia itu, idea Malaysia itu. Dan
Yang penting juga ialah apapun bagi saya, politik itu mesti akhirnya membantu rakyat, praktikal untuk rakyat. Jadi terus bersuara, jangan takut, jangan risau, simpan buku 35 dan bila tiba masanya nanti keluar mengundi. Ya, itu dia YB, menepati masa 1 minit cukup-cukup. Jadi baik, kita akan pergi kepada yang terakhir ahli panel kita, iaitu Tuan Isamuddin. Mungkin selaku orang yang mengkaji sikap rakyat di Malaysia ini, mengkaji pelbagai behavior masyarakat dalam politik, apakah pembersihan politik ini akan berlaku sekarang? Maksudnya sekarang ini dalam tempoh darurat ini masa yang sesuai ataupun takkan terjadi, kekal begini, dan apakah harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Dipersilakan. Jika merujuk pembersihan politik ini kepada pengekalan tokoh, saya rasa dalam masa terdekat ini parti politik yang sedianya ini tidak akan berlaku pengunduran tokoh-tokoh besar. Mereka akan kekal sebagai pemimpin parti dan mengepalai dalam PRU ke-15 nanti. Tetapi apa yang perlu diambil perhatian ialah mereka tidak boleh memandang rendah kemampuan dan daya intelektual pengundi, dan setiap naratif yang perlu disusun perlu dicermati agar tidak menjadi backfire kepada parti masing-masing dan menjadi liability. Strategi sangat mikro pada PRU yang akan datang. Jadi setiap parti mempunyai potensi dan juga winnable potential yang hampir seimbang kerana macam saya cakap tadi, masing-masing pernah menjadi pemerintah. Sekarang ini mana-mana parti perlu betul-betul memahami sentimen dan juga kehendak rakyat, dan insyaAllah dalam PRU ke-15 nanti pihak yang betul-betul menjuarai yang dekat dengan hati rakyat ini akan diangkat dan juga menjadi pemerintah yang akan datang. Saya berhenti di situ. Sekian, terima kasih. Ya, itu dia 3 kesimpulan akhir yang telah pun dilakukan oleh ketiga-tiga panel. Rumusan yang boleh saya lakukan daripada tajuk pembersihan politik sekarang ataupun takkan terjadi ini, berdasarkan perbincangan pada malam ini dapatlah disimpulkan gerakan untuk membersihkan politik ini bermula daripada 2 pihak, iaitu pertama orang yang bermain politik iaitu ahli politik ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ataupun mereka yang bermain di dalam politik, dan yang kedua adalah rakyat sendiri yang akan menggerakkan. Rakyat sendiri yang akan mengingati setiap apa yang dilakukan oleh setiap parti politik untuk mereka memilih parti politik yang mereka percaya untuk memerintah negara, sama ada dalam PRU yang ke-15 ataupun PRU yang akan datang. Dan juga bila kita bercakap tentang soal pembersihan politik ini, pastinya pembersihan ini akan mengambil masa yang lama kerana kita tidak boleh melihat pembersihan politik ini akan berlaku dalam masa yang seketika, kerana pelbagai aspek juga perlu diambil kira dalam pembersihan politik, terutama sekali tentang soal seperti yang diberitahu tadi, tentang soal pemimpin, tentang soal pendekatan, tentang soal calon, tentang soal manifesto, polisi, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memenangi hati rakyat. Tetapi yang paling penting sekali dalam pembersihan politik, tajuk pada malam ini, rakyatlah yang memainkan peranan yang begitu besar untuk membawa satu dimensi baru dalam politik negara. Itu adalah kesimpulan yang boleh saya lakukan. Saya juga ingin mengambil peluang ini, ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada YB Fahmi Fazil yang merupakan ahli parlimen Lembah Pantai daripada PKR, Parti Keadilan Rakyat. Terima kasih juga kepada saudara Abbas Azmi yang merupakan AJK Pemuda Nasional Parti Amanah Negara, Parti Amanah Negara Amanah, dan juga Tuan Isamuddin, Tuan Isamuddin Bakar yang merupakan penganalisis Ilham Center. Terima kasih banyak-banyak juga kepada semua penonton yang sudi untuk bersama dalam live Reboot Malaysia bagi episod yang kedua. Saya host Izzuan Ismail memohon ampun dan maaf sekiranya saya melakukan sebarang kesilapan, sebarang keterlanjuran dalam mengendalikan program rancangan ini pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang berikutnya insyaAllah dengan topik yang lebih panas. Pada waktu yang sama 9 sehingga jam 10.30 malam. Kita berjumpa lagi nanti. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba masanya kita bangkit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.